Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton podcast Sembang Katuk Pintu bersama saya Azhar Sulaiman dan saya Nur Aisyah Abdul Rahman. Episod podcast Sembang Katuk Pintu kali ini kita akan bincangkan ke mana hala tuju negeri Kelantan selepas PRN 2023 selama 3 dekad di bawah pemerintahan PAS. Adakah rakyat Kelantan sudah berpuas hati setakat ini? Jadi untuk membincangkan isu ini, macam biasa kita ada 3 panel istimewa di studio hari ini dan saya kenalkan. Yang pertama, Presiden Mahasiswa UMNO, Saudara Wan Zuhir Wan Zali. Selamat datang. Juga YDP Ikram Selangor, Ustaz Muhammad Azhar Zailani dan pempengaruh Wan Mahusin Wan Zain. selamat datang. Kita ucapkan kepada ketiga panel kita dan untuk membincangkan topik negeri Kelantan ni, kita kena jemput orang Kelantan sendirilah. Kita nak dengar suara orang muda daripada Kelantan seperti Encik Zuhir dan juga Encik Wahusin untuk berkongsilah pendapat dan juga saranan dia tentang apa yang Kelantan perlu. Jadi kepada panel Kelantan 3 dekad 30 tahun di bawah pemerintahan Parti PAS. Jadi di mana Kelantan berada sekarang ni dari segi ekonomi, dari segi pembangunan sosial, pembangunan secara umumnya. Kita mula dengan Encik Zuhir dulu. Saya rasa perkara yang cukup menyedihkan kita adalah apabila Kelantan di bawah pemerintahan yang cukup lama. Rejim, saya gambarkan pemerintah Kelantan ini sebagai rejim yang mana kalau kita lihat reputasi yang dibawa oleh pemerintah sekarang adalah reputasi Islam. Artinya seluruh dunia sedang memerhati model negeri yang sedang dibangunkan oleh PAS. Tetapi sayangnya kalau kita lihat kepada kadar jenayah di Kelantan sangat menyedihkan. Kalau kita lihat kepada kadar pengangguran di Kelantan juga sangat menyedihkan. Kalau kita lihat kepada kadar kesihatan dari segi kadar bantut di Kelantan, itu lebih teruk berbanding dengan negara yang sedang berperang. Contohnya Palestin. Palestin kadar bantut mereka lebih rendah berbanding dengan Kelantan. Iraq, negara yang sedang berperang, hancur lebur negara mereka. Tetapi kadar bantut mereka lebih rendah berbanding dengan Kelantan. Jadi untuk permulaan ini saya rasa reputasi yang dibawa oleh rejim pemerintah Kelantan ini tidak cantik untuk negara kita, bahkan untuk Islam itu sendiri. Dan tidak ada yang boleh dibanggakanlah setakat ini. Okey. Encik Wahusin, bagaimana pula pendapat anda tentang sampai bila pengundi di Kelantan akan terus rasa selesa dengan pemimpin yang mereka ada, pemimpin yang mereka undi, pemimpin yang menjaga mereka selama 30 tahun, tetapi adakah kepimpinan ataupun pemimpin yang dilantik itu menjalankan amanah secara keseluruhan? Sebagai untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, khalifah yang baik, perlu mempunyai ciri-ciri yang orang kata versatile. Bagus dari segi akhlak agamanya, bagus dari segi pengurusan dan juga tata kelolanya, dan menjalankan amanahnya sebagai pemimpin untuk menjaga. Jadi komen Cik Wahusin? Baik, yang pertama di mana Kelantan sama dengan PRU yang ke-15 baru-baru ni. Kelantan memperoleh 14-0. Jadi kedudukan Kelantannya di tangga 14. Ekonomi Malaysia, Kelantan nombor 14. Sukan, Kelantan nombor 14. Dari segi perkhidmatan kepada rakyat, Kelantan nombor 14. Dari segi perkhidmatan air, Kelantan nombor 14. Dan Kelantan berada di kedudukan yang paling corok di Malaysia dari segi pengurusan dan tata kelola kepada rakyat. Juara corot lah saya ni. Tercorot. Juara corot. Kalau kita terbalikkan graf itu baru nombor 1. Tetapi kenapa benda ini berlaku? Kerana tidak ada trust, tidak ada rasa percaya. Rakyat Kelantan barangkali masih lagi tidak ada rasa percaya bahawasanya bukan PAS sahaja yang boleh membangunkan negeri Kelantan. Rakyat Kelantan masih lagi tidak percaya bahawasanya jatuhnya PAS Kelantan menyebabkan Islam akan tergugat. Dan kepercayaan ini perlu hadir kepada rakyat Kelantan dengan K yang kedua, iaitu keberanian. Kita kena berani buktikan bahawasanya atas kepercayaan tadi kita nak tunjuk kepada rakyat dan negeri lain bahawasanya Kelantan perlukan perubahan.
Kalau kita rasa takut, kalau rasa tak percaya bahawasanya jatuhnya kerajaan negeri sedia ada ini akan menyebabkan Islam akan tergugat. Terengganu pernah tukar kerajaan. Islam tetap terbela dan terjaga. Bahkan syiar Islam lebih masyhur, lebih makmur dengan pembinaan masjid di Terengganu, adanya taman tamadun Islam, peruntukan kepada imam-imam ditambah, masjid yang buruk ditukar kepada yang baru. Makna katanya bila tukar kerajaan, Islam terjaga kerana yang menjaga Islam ini terkandung di dalam perlembagaan perkara ketiga, Islam sebagai agama persekutuan. Ya. Tidak boleh nak dipertikaikan lagi. Baik. Sultan dan Agung kita sebagai ketua agama. Kedah pun tukar kerajaan. Islam tetap terbela dan terjaga. Jadi kita kena trust, kita kena percaya dan kita kena berani untuk perubahan. Betul, tu dia. Negeri Kelantan dan Islam memang sinonim sampai digelarkan sebagai Serambi Mekah. Jadi antara perkara yang dibawa adalah keislamannya, begitu Islamnya pemimpin-pemimpin PAS. Macam orang lain tak cukup Islam lah gitu kan. Jadi mungkin ni soalannya saya tujukan kepada Ustaz. Apakah sebenarnya ciri-ciri pemimpin Islam yang ideal sebenarnya yang dibawa, bukan sekadar hanya berserban dan berjubah putih? Mungkin Ustaz. Okey, terima kasih. Islam ini di pelbagai peringkat. Dia ada peringkat individu, masyarakat dan negeri ataupun negara. Kalau individu mungkinlah seseorang itu dia hubungannya rapat dengan Allah Ta'ala, ya, sembahyang dan sebagainya. Kemudian dia berilmu. Tetapi dalam konteks pembinaan masyarakat ataupun sebuah negeri, kita perlukan Islam yang seperti mana disebut dalam Quran, ya, inna khaira man istajartal qawiyul amin, ya. Sesungguhnya yang terbaik untuk kita beri kepimpinan atau yang menjaga masyarakat atau negeri atau negara itu ialah orang yang mempunyai amin, dia beramanah, ya, dan keduanya dia kompeten, dia tahu untuk menjalankan tanggungjawab. Itu dua ciri ini penting, ya. Ini Ibn Taymiyah menyebutkan inilah dua ciri kepimpinan atau pemerintahan yang perlu ada, ya, di kalangan sebuah negara atau sebuah negeri. Jadi dalam konteks itu, adakah, ya, di Kelantan atau di mana-mana negeri lain, pemimpin yang dipilih oleh rakyat itu mempunyai dua ciri itu? Pertama, dia kompeten, dia tahu untuk mengurus negeri dari segi keuangan, dari segi pentadbiran awam, dari segi sumber manusia, dari segi pendidikan, kesihatan, dari segi peluang pekerjaan, ya, atau kebantutan dan sebagainya. Jadi tahu mengurus, ya, dengan keterbatasan dana negeri dan sebagainya, tetapi dapat diurus dengan baik, ya. Begitu juga amanah. Kerana ini amanah ni ialah dapat menjalankan sesuatu tugas itu betul, tepat, ataupun dengan sempurna, dengan jujur, ya, dengan jujur, tidak ada penyelewengan, ya. Mungkin dalam konteks Kelantan tidak kelihatan sangat isu-isu SPRM, tetapi kalau kita lihat satu ketika, ya, bantuan 400 juta yang diberikan, ya, oleh Kerajaan Persekutuan satu ketika dahulu, ya. Pertama, bagi saya tidak lihat ketulusan ke mana wang itu pergi. Bahkan dikatakan, ya, lebih ke arah kepada peningkatan allowance kepada kepimpinan negeri, bahkan kenderaan, ya, dikatakan Mercedes. Jadi saya rasa dalam keadaan kemiskinannya tinggi, ya, jenayah yang tinggi, dadah ataupun pil kuda yang dimaklum. Jadi sepatutnya fokus adalah ke arah pembangunan sumber manusia, dan inilah Islam. Pendidikan itu bukan hanya bina sekolah dan sekolah pun saya lihat banyaknya inisiatif masyarakat ataupun ini, ya. Bahkan kalau kita lihat, sebab saya juga dalam bidang pendidikan, kadang-kadang dari segi kebajikan guru, ya, di Kelantan, di peringkat Yayasan Islam Kelantan juga ada masalah, ya, gaji yang tak cukup. Jadi saya rasa itulah dua ciri. Jadi Islam itu bukan hanya penampilan, ya, diri atau berpakaian. Itu peringkat individu dan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di peringkat negara itu adalah, atau negeri itu adalah amanahnya kepada rakyat. Jadi dia mengurus rakyat itu dengan sempurna, baik, jujur dan betul, berketerampilan, dan kena dengan ciri-ciri hari ini, moden hari ini. Jadi saya rasa pengurusan hari ini perlu terkini, moden, kreatif, inovatif, tahu.
Kalau kita tak cukup dana, banyak ruang. Sebab bila saya pergi ke Kelantan sebenarnya banyak ruang-ruang sepatutnya. Yalah. Kalau kita pergi negara-negara lainnya, sungainya dapat dimanfaatkan untuk ni. Pertanian, saya tengok banyak tanah-tanah terbiar ataupun tidak digunakan. Jadi saya rasa begitu juga negeri-negeri lain lah. Kalau dia rakyat harus memilih. Bagi negeri 6 negeri yang akan ada PRN ini, rakyat perlu bijak memilih pemerintahan yang mempunyai ciri amanah dan juga keterampilan. Saya rasa itu. Saya suka tadi sebut bijak memilih. 30 tahun lebih adakah mereka ni tak cukup bijak? Isu air tu macam mana tak boleh diselesaikan sehingga sekarang? Beginilah. Setelah mendengar hujah dan juga komentar daripada dua adik kita ni, Encik Zuhair dan juga Encik Wan Hussein, mewakili suara orang muda di Kelantan. Masa dengar komen tadi, saya terlintas di kepala saya, kemungkinan anda berdua tinggal di luar Kelantan dan tidak tinggal di dalam Kelantan. Persoalan saya, mengapakah anda berdua mempunyai pandangan, pendirian yang berbeza terhadap negeri Kelantan berbanding dengan rakan-rakan anda yang tinggal di negeri Kelantan yang mungkin hujan ribut ke peti ke tetap akan undi PAS juga. Jadi mungkin dia lahir dalam satu keluarga yang memang daripada dulu pun heritage-nya ataupun dari segi sejarahnya memang pengundi PAS Tegar satu rumah tu, anaknya, cucunya. Jadi macam anda berdua ni mungkin telah berlaku banyak pendedahan dan anda mungkin mahu perubahan di negeri Kelantan bila balik ke sana, dan mahu dia macam di negeri-negeri lain yang macam mana anda tinggal. Contoh kalau anda tinggal di Selangor, anda mahu kemudahan ataupun kesenangan yang ada di Selangor tu dilakukan di negeri Kelantan. Mengapa tak boleh buat? Mungkin negeri Kelantan ni dia tak cukup dana untuk menguruskannya. Mungkin boleh komen sebab itu, mungkin ada pemimpin yang bagus. PAS ni kita boleh tengok ada 3 jenis pemimpin. Satu yang berserban, satu lagi yang mungkin pakai suit, satu lagi yang pakai baju batik. Pastinya kepimpinan PAS di Kedah seperti YB Sanusi lain pesonanya berbanding dengan MB Kelantan dengan MB Terengganu. Jadi mungkin YB Sanusi ni cuba menonjolkan imej PAS yang progresif seperti mana yang berlaku kepada Amanah. Saya tak tahulah sama ada perkataan progresif tu boleh digunakan. Tetapi anda berdua mempunyai pendirian yang berbeza. Adakah kerajaan Kelantan ini disebabkan kekurangan dana yang menyebabkan mereka tak boleh laksanakan pembangunan? Bagi saya sudah pasti adalah satu perkara yang perlu kepada sebuah kerajaan, iaitu dana. Sama ada dana orang bagi ataupun kita cari dana sendiri. Sebagai kerajaan negeri, mereka sepatutnya lebih kreatif untuk memastikan dana yang dikumpul hasil daripada pentadbiran itu dinikmati oleh rakyat. Persekutuan ini bagi saya, kalau ada rezeki, kalau tak ada kena cari. Jika kita sebagai kerajaan negeri, jika kerajaan persekutuan tidak bagi peruntukan, kita sebagai ayah kena pastikan anak bini kita ada nafkah. Kalau orang tak bagi gaji, kita kena usaha cari sendiri macam mana untuk memastikan buka periuk ada nasi. Sama juga dalam kerajaan negeri. Jika kita tuduh kerajaan persekutuan sekap peruntukan, kerajaan persekutuan tak bagi dana, zalim dan sebagainya, apa inisiatif kita? Sedangkan Kelantan ada hasil emas, ada pasir, ada biji besi, ada balak, kutip cukai. Melainkan Kelantan tak ada hasil. Cukai tak kutip, lesen bagi percuma. Tapi di Kelantan semuanya berbayar. Di mana hasil ini dibelanjakan? Dan kenapa hasil itu tidak menepati piawaian ataupun tidak mencukupi apa yang kita nak belanjakan? Sepatutnya kalau kita nak beli kereta, kita kena ukurlah baju di badan sendiri. Kalaulah kita kata kita tak ada duit, janganlah beria-ria nak pakai Mercedes. Kalau kita tidak ada duit, jangan nak tambah bonus, nak bagi allowance. Kita berbelanja lah ikut kepada kemampuan. Tetapi kita berbelanja, kita kata kita miskin, tapi lebih mewah, lebih kaya kita berbanding orang kaya. Okey,
Tapi pada saya nak tambah sikit lah apa yang saudara Sin sebut tadi betul. Which is kalau tak ada duit, buat cara tak ada duit. Kan? Contoh, tu satu. Tapi saya suka dengan perumpamaan Sin cakap tadi, which is seorang ayah, analogi seorang ayah, kalau tak ada duit macam gini. Tapi in the end, kita kena provide something. Provide food at the table, kan? Satu lagi, saya nak tambah point tersebut adalah, dia bukan semata-mata tentang Kelantan tu kaya atau miskin. Sebelum kita tahu kita nak generate income negeri, kita kena tahu potensi yang ada di negeri Kelantan terlebih dahulu. Tapi sekarang saya nak cuba cabar mana-mana sahabat-sahabat kita yang berada di luar. Kalau boleh bawa kepada kita semua, apa plan jangka masa panjang Kelantan? Which is Kelantan 2050 ke? Plan Kelantan 2030 ke? Apa potensi yang boleh diupayakan oleh kerajaan negeri Kelantan itu sendiri? Sama ada dari sektor sukan kah? Sektor kebudayaan kah? Sektor pertanian kah? Kalau dahulu, kalau kita boleh kongsikan, mungkin saya ingat bagaimana zaman Tok Guru Ni Aziz ada nak buat projek kenaf lah dan sebagainya, kan? Depu. At least ada. Sekarang satu pun tak ada. Tapi saya Maksudnya kegagalan pemerintah untuk mencari potensi dalam negeri itu sendiri pun sudah gagal. Jadi bagaimana dia nak kembangkan lagi potensi dalam negeri itu sendiri? Tapi itulah macam analogi seorang bapa nak cuba provide. Tapi saya rasa mungkin sekarang sebuah 30 tahun isu dia adalah indoktrinasi, mentaliti yang dah terpasak dan tertanam. Walaupun dia bapa yang tak boleh provide, incompetent mungkin, tapi anak-anak dia taat ni. Jadi kalau boleh saya kongsi cerita kadang-kadang kepada kawan-kawan yang memang macam Abih kata kerja kat sini apa, tapi bila raya balik kampung, kelik mengundi kan. Bila kadang kita saja sembang, you undi apa yang you percaya ke di sini? Oh, tak say. Sebab balik mak marah nanti, ayah marah nanti, kena undi PAS. Takut, dia takut. Jadi macam mana kita sebenarnya nak cuba understand and change? Okey, begini. Saudara Huzi, you adalah wakil pelajar UMNO di peringkat IPTA. Saya adalah seorang ahli UMNO. Saya tak pasti tentang ibu bapa kamu. Mungkin mereka mempunyai ideologi yang sama dari segi pemilihan parti politik. Sama lah juga dengan Cik Wan Husin. Tapi dalam keluarga saya seorang yang pejam mata pun saya akan pangkah UMNO. Tetapi anak-anak saya tidak melihat demikian. Mereka menyokong PKR. Melihat Nurul Izzah, melihat Rafizi, melihat susuk-susuk lain yang selain daripada UMNO. Mereka memberi hak hujah mereka. Tapi saya sebagai bapa pula, pejam mata pun akan pilih UMNO. Jadi begitulah juga dengan orang PAS pada saya. Kalau saya sebagai UMNO tidak menggunakan Islam, UMNO, Melayu dan Islam. Okey, tapi PAS ni Islam, pangkah. Rain or shine, you akan dapat Allah janjikan pahala untuk setiap perkara yang kita sokong kepada kebaikan dan ke jalan Allah. Jadi mungkin parti PAS menggunakan Parti Islam Se-Malaysia. Kalau mereka tak gunakan nama Islam, simbolisme Parti Ummah Se-Malaysia, mungkin dia memberi impak yang lain. Tetapi sebab dia menggunakan brand Islam tu, jadi kalau you lawan dengan siapa-siapa pun, you takkan menang. Sebab you are fighting against Islam. Dia Kalau dibilang musuh Islam. Menjadikan parti politik itu sebagai agama, kan? Tapi macam di Kelantan tu, kita ada dengarlah suara-suara orang komplain lama tak dapat air, penyelesaian tak ada. Macam di kampung saya duduk kampung macam mana, 3 hari tak ada, kecoh. Jadi kalau orang di Kedah dan di Kelantan, berapa lama kita nak kena hadap tak ada air ni? Macam sekarang ni, menuju 5 hari menuju ke garisan pendamat PRN, Kelantan tak ada ke kandidat daripada PH yang berkaliber? UMNO, Amanah, tak ada ke? Kalau ada, kenapa mereka tak come up with proposal yang solid supaya rakyat Kelantan mungkin akan mempertimbangkan untuk menukar? Ustaz Azhar? Okey. Ada tak kepimpinan, barisan kepimpinan yang orang kata kredibel, winnable candidate dalam calon yang bertanding di Kelantan ni? Okey, itu mungkin saudara Sin boleh tambah selepas ini tentang calon-calon yang tapi saya suka melihat terutama dari segi politik antarabangsa. Contoh di Turki dulu naratif politik Islam, parti Islam di Turki itu di bawah Dr. Erbakan,
lebih bersifat kepada menonjol imej-imej ataupun perkara tertentu. Tapi apabila di bawah kepimpinan Erdogan, dia membawa parti Islam ataupun parti yang lebih bersifat kerja, tadilah amanah dan juga performance, pencapaian, dan dapat diterima oleh masyarakat. Jadi bagi saya naratif sebenarnya rakyat faham, rakyat yang sekular, tebal di Turki itu, mereka faham siapa Erdogan. Tapi Erdogan berjaya membawa imej Islam itu secara sederhana, secara wasatiyah, dan terbukti dalam bentuk tindakan, pemikiran, good governance mereka, ketatanegaraan. Jadi di peringkat negeri, di peringkat wilayah, kota dan sebagainya, kemudian membawa kepada negara. Jadi saya rasa dalam konteks Malaysia telah berlaku perubahan kepimpinan di peringkat negara di bawah kepimpinan sekarang Kerajaan Perpaduan, di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan bersama didokong oleh juga Barisan Nasional. Ini adalah kehendak sebenarnya yang di-Pertuan Agong. Dan bagi saya ini satu takdir Allah SWT. Dan kalau tidak, dalam masa 7 bulan, 8 bulan ini, Kerajaan Perpaduan telah memberikan satu kerangka, satu model kepimpinan, untuk dan dapat dilihat, terutama apabila dalam bentuk ke arah Malaysia Madani, dan yang terakhir ini ekonomi madani. Jadi saya lihat di situ sudah ada kerangka. Jadi kalau dapat negeri-negeri, terutama Kelantan yang dibincangkan pada hari ini, melihat pensejajaran itu, antara negeri dan persekutuan ataupun kerajaan pusat, dan kepimpinan di peringkat negeri dapat menyelaraskan, menyesuaikan kepimpinan itu model pembangunan rakyat, pembangunan ekonomi dan pembangunan negeri, saya rasa itu akan ada satu perubahan, Jadi terpulang kepada calon-calon pilihan raya yang menang nanti di Kelantan, dalam konteks Kelantan, saya rasa ada, dalam beberapa kes, contoh di Selangor sebelum ini, tiba-tiba kita dengar Datuk Khair Toyo tiba-tiba jadi Menteri Besar Selangor, walaupun dia saya kira waktu itu dia sangat junior dalam kepimpinan negeri. Begitu juga beberapa Datuk Aminuddin di Negeri Sembilan tiba-tiba menjadi Menteri Besar. Jadi saya rasa di Kelantan juga mana-mana parti pun, ataupun kalau katakan PH dan juga Barisan Nasional, yang dominan ialah Barisan Nasional di Kelantan, jika ada ditakdirkan menang, sudah pasti tiba-tiba akan ada kepimpinan yang dapat mendukung, dan lebih lagi itu selaras dengan kepimpinan kerajaan pusat. Jadi saya rasa tak ada masalah, selagi mereka mempunyai model kepimpinan, penyelarasan, dan ada idea ada idea kreatif, inovatif, bagi saya tak ada masalah. Dan sudah pastilah rakyat Kelantan dia nakkan kepimpinan ada pemikiran Islam, dan itu ada, bagi saya ada dalam kepimpinan kerajaan persekutuan hari ini. Jadi naratif bukan Islam hanya Islam slogan, tetapi Islam yang bersifat holistik, membangun, tahu ke mana nak dibawa, dan bagi saya kreatif dan sesuai dengan tuntutan hari ini dan kehendak anak muda hari ini, kemajuan hari ini, teknologi hari ini, knowledge hari ini, pengetahuan yang berkembang dengan laju, dan itu perlu diikuti. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Sebab poin saya terakhir, saya lihat negara jiran kita di Indonesia, mereka advance dari segi Presiden Jokowi dengan barisan kabinet. Sebelum itu dia menarik pembangkang Prabowo, sehingga menjadi Menteri Pertahanan. Partinya semua menyokong kerajaan yang ada, dan kita lihat di situ ada mereka melonjak jauh. Bahkan mereka telah menuju kuasa keempat ekonomi dunia, selepas China, selepas Amerika, dan selepas India. Jadi kita akan jauh ketertinggalan. Sebab itu saya ingat model ekonomi madani yang dibentang oleh Perdana Menteri baru ini itu sangat penting dan perlu dihayati oleh juga kerajaan negeri. Kalau tidak, negeri-negeri yang tidak bersama dia akan ketinggalan, dan akan terus ketinggalan, maka tidak. Itu pandangan saya. Saya nak minta pandangan yang orang muda lah, mewakili orang muda, terutama yang dalam mewakili suara mahasiswa UMNO, kan. Kalau kita cakap pasal Kelantan ni, kita tak boleh cakap lain, memang isu air kat mana-mana pun. Tetapi begitu yakinnya pihak di sebelah sana yang sampai membuat statement baru-baru ni pun takkan gentar, takkan tercabar. Betul ke
tak tercapai. Adakah ini betul sekadar modal politik kita lah yang memainkan isu-isu pembangunan yang terbantut, air ni. Sebab satu undi bagi mereka indoktrinasi itu, walaupun tadi Ustaz cakap tentang tata kelola kompeten punya ni, tapi bagi mereka mempertahankan ulama tu tetap nombor satu. Ni macam mana? Baik. Ini membuktikan bahawasanya air itu bukan menjadi keutamaan kerajaan negeri untuk diselesaikan. Kenapa? Tak selesai masalah air pun rakyat tetap undi. Jadi ia tidak menjadi satu tekanan kepada kerajaan negeri untuk fokus dalam menyelesaikan isu rakyat. Tak selesai air pun rakyat akan undi. Buat apa kita nak selesai? Jadi kita tak perlu nak bersungguh-sungguh sangatlah. Nanti bila rakyat minta, kita bagi tahu bahawasanya kerajaan persekutuan sekat, kerajaan persekutuan zalim. Kita akan bagi tahulah kepada rakyat. Terjun Sungai Tesco, gali perigi. Sebab benda itu tidak menjadi tekanan kepada kerajaan negeri. Kerana rakyat yang ajar begitu. Tak perlu buat terminal bas. Tak perlu buat jalan. Jalan sempit pun tak apa. Yang paling penting Islam. Yang paling penting ulama. Sedangkan kita sebagai Islam, kalau ditanya kepada kita, nak Islam ke nak pembangunan? Jawapan saya, Islam perlukan pembangunan. Islam perlukan pembangunan dari segi air. Supaya air sungai boleh disedut sampai ke rumah rakyat. Islam perlukan pembangunan. Supaya jalan sempit boleh diperbesarkan. Boleh diperlebarkan. Kerana apa? Kerana ini untuk Islam. Memudahkan urusan ibadat rakyat. Bila urusan rakyat selesa, ibadat dia sempurna. Bila urusan ibadat dia nak pergi kerja, nak cari nafkah untuk anak bini, jalan lebar, jalan besar, tidak jam, fikiran dia jadi tak stres. Dia pergi kerja dalam keadaan yang baik, mood dia stabil. Tapi bila pergi kerja dalam keadaan jalan jam sampai ke pejabat, fikiran pun rasa nak marah. Buat kerja semua tak jadi. Jadi ini Islam yang diajukan dalam agama kita. Supaya titik beratkan dari segi kemajuan. Miskin kita nak kepada kaya. Tak selesa kepada selesa. Sama juga dengan kerajaan negeri. Tukar kenderaan. Daripada kenderaan lama kepada kenderaan baru. Daripada kenderaan yang tak selamat kepada kenderaan yang selamat. Jadi perkara itu juga perlu dilakukan oleh rakyat. Saya membawa analogi yang mudah. Umpama kita nak pilih plan internet. Banyak plan internet ni. Ada yang RM80 satu bulan. Ada yang RM50 satu bulan. Kalau Maxis RM30 satu bulan. Celcom ada yang RM32 satu bulan. Jadi kita pilih plan. Pilihan raya ini kita nak pilih plan. Iaitu pilih parti. Bila kita pilih plan internet RM30 sebulan daripada Maxis. Maxis kena jadi service provider. Bila kita pilih PAS jadi kerajaan kena service provider kepada rakyat. Jika internet yang kita beli plan 32 itu lambat, banyak masalah, kita berhak untuk tukar plan. Kita berhak tukar sama ada nak ambil Digi, Celcom, Maxis. Jadi jika kerajaan negeri tidak boleh bagi servis kepada rakyat dengan baik, jadi kita sebagai rakyat boleh memilih parti yang lain, kerajaan yang lain untuk berikan perkhidmatan kepada kita. Di Selangor pun ada masalah air. Di Pahang pun ada masalah air. Kenapa kita mengambil alasan yang lemah? Kenapa kita tidak ambil alasan yang membuatkan kita kuat? Kalaulah Selangor ada masalah air, baik. Kalau kita tiru Selangor kerana ada masalah air, kenapa tak tiru Selangor ada banyak peluang pekerjaan? Kenapa kita tak tiru Selangor banyak pelaburan? Kalau nak tiru benda yang baik. Jangan tiru benda yang buruk. Sampai bila kita nak menjadikan, Selangor ada masalah air, jadi kita tak perlu selesai masalah air. Jangan. Kita sebagai kerajaan, wajib bagi kita memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Rakyat nak guna air. Kalau kat Selangor, airnya terputus, kat Kelantan tak ada terus. Beza. Tapi mungkin dia kata itu duniawi saja. Kalaulah duniawi, air itu duniawi, dapat gaji pun duniawi, dapat allowance pun duniawi, tambah kereta pun duniawi. Okey, saya nak tambah sikit lah. Bercakap pasal air ni lah. Saya dan kawan-kawan semua selalulah didatangi oleh pihak yang mewakili tahfiz, surau, minta derma semua.
Jadi kadang-kadang yang jumlah yang mereka minta ni kadang-kadang besar, kecil semua. Ada satu hari tu ada satu tahfiz dekat Keramat ni, dia datang. Dia beritahu dah 3 hari diorang tak ada air. First come to mind, masa tu kita orang tak ada duit. Dia perlukan 16,000 untuk bayar bil air dia. Tertunggak. Jadi saya dan kawan-kawan semua tak senang duduk sebab kita terfikir tahfiz ada 45 orang. Dah 2 hari ni susah ambil air semayang, pergi toilet semua ni. Jadi kita orang ni bergegas lah, minta kumpul duit. Dan sebab dalam kepala otak kita fikir, alamak dia nak ambil wuduk, toilet, budak-budak ni semua macam mana. Makan semua kita tak peduli. Tetapi saya dengan kawan-kawan semua, pemikiran kita menjurus ke arah itu. Sebab kita tahu bagaimana susahnya kalau tak ada air, nak gunakan tandas, nak berwuduk semua kan. Sebab most of our masyarakat kita lahir dalam keadaan serba ada semua benda. Jadi bila tak ada ni, satu challenge yang besar lah. Jadi macam orang Kelantan tu sampai berbulan-bulan, kadang-kadang ada yang bertahun sampai tak ada air. Jadi saya pun tak faham bagaimana mereka berfikir. Sedangkan kita yang di Kuala Lumpur ni pun bila dengar tahfiz tak ada air, kita duk risau ke budak-budak ni ambil wuduk. Jadi macam Cik Zoe, Ketua Perwakilan Pelajar UMNO, lama lagi ke agaknya untuk macam rakan sebaya Saudara Zuhair ni untuk mengubah mindset mereka untuk pilih alternatif? Pada saya melihat beginilah. Semakin masa berjalan, bermula daripada 33 tahun pemerintahan itu sampai sekarang, saya rasa dan saya yakin sahabat-sahabat saya dah mula sedar sebenarnya dengan pencerahan daripada Saudara Wan Muhammad Hussein kan, yang selalu mendedahkan korupsi-korupsi yang berada di Kelantan, korupsi dari segi tata kelola, korupsi dari segi banyak hal lah korupsinya. Dan saya yakin orang muda makin percaya, makin sedar bahawasanya inkompetensi yang ada pada kerajaan negeri itu sudah tersembul, nampak di depan mata kita. Cuma sekarang ini adalah pada doktrin pemahaman bahawa PAS itu agama, agama itu PAS. Dan saya sentiasa menyebut kepada sahabat-sahabat saya di luar sana bahawasanya apa yang telah pun dipesan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ali ketika mentakrifkan Khawarij, Abang Zahar mungkin kenal gerakan Khawarij yang membunuh sesama Islam, yang mengkafirkan sesama Islam hanya semata-mata kerana menganggap dirinya betul. Kata Ali radhiyallahu an ketika mentakrifkan Khawarij, dia kata apa? Kalimatun haq uridu bihal batil. Khawarij ini adalah slogan mereka benar, tetapi tujuan mereka tak betul. Tujuan mereka salah. Sebagaimana yang berlaku di Kelantan. Mereka nak bawa Islam betul, tujuannya betul, tetapi akhirnya mengkafirkan orang, membodohkan rakyat. Itu yang saya rasa perlu untuk diselesaikan. Ya. Tu dia. Tapi betul lah, kita sebenarnya bukanlah nak kata, we trying to understand kan Abah, kenapa 30 tahun payah kita nak tembus dan tukar psyche diorang menerima yang lain. Mungkin salah satu pandangan yang ada menyatakan yang selalu memenangkan PAS ni sebenarnya pengundi luar. Sebab diorang tak merasa pun tarik ke, dia tak ada pun rasa bas tu macam tu stationnya, dia tak rasa tu semua. Jadi dia bagi dia balik macam satu raya, kita undi tradisi. Macam mana pandangan? Ya, apa yang perlu diketahui oleh pengundi luar? Saya sebagai rakyat Kelantan, anak muda, rasa cemburu dengan Selangor. Selangor hari ini bercakap soal kualiti pekerjaan, bercakap soal nak laksanakan gaji minima, nak tambah gaji kaki tangan. Sedangkan negeri kita di Kelantan masih lagi tercari-cari mana pekerjaan. Di Selangor sekarang ini dia bercakap soal kualiti perumahan. Daripada rumah 2 bilik nak tambah kepada 3 bilik, daripada rumah flat tak ada lift nak tambah lift. Kita bercakap soal kualiti. Sedangkan di Kelantan mana nak dapatkan rumah? Di Selangor bercakap soal mutu pendidikan, kualiti pendidikan. Kita nak bagi beasiswa kepada mahasiswa, kita nak bagi laptop percuma, kita nak sediakan asrama. Di Kelantan masih tertanya nak sambung belajar kat mana.
Jadi kadang-kadang saya rasa terjentik hati. Kenapalah anak-anak muda yang berada di perantauan tak sedar? Kerana mereka apa? Sebab mereka menikmati kemajuan di sini. Mereka bekerja kat sini. Mereka beli rumah kat sini. Mereka kumpul harta kat sini. Jadi mereka tak rasa kesusahan itu di Kelantan. Jadi tak adil kepada rakyat Kelantan, adik-adik di kat Kelantan yang tamat belajar, yang habis SPM, yang graduasi, sampai ini mereka nak bekerja. Kita sebagai adik, kalau abang tak bagi datang Kuala Lumpur, kita tak akan datang. Abang tahu apa yang terjadi kat Kuala Lumpur dan abang pernah rasa pengalaman itu. Tetapi abang tak nak adik dia rasa apa yang dia rasa kat Kuala Lumpur. Jadi kerja kat kampung. Kerja kat kampung nak kerja apa? Kat Kelantan gaji minimal pun tak mampu dilaksanakan. Ada lagi kerja. Guru kaki tangan pasti 400, 300 pun ada lagi sekarang. Sebulan. Kerja biasa 900, 1000. Gaji minimal pun tak mampu. Ada yang sampai RM30 sehari pun ada upah dia. RM30 sehari. Sangat menyedihkan. Jadi hari ini kita nak pilih pentadbiran, kena tukar pemikiran kita. Anak-anak muda Kelantan yang berada di perantauan, kita sebenarnya salah pilih. Sebab kita pilih pemimpin kat Kelantan, kita guna pemimpin Selangor. Sepatutnya kita pilih pemimpin kat Kelantan, kita guna yang Kelantan. Kalau kita beli kereta tu, jangan guna kereta sewa. Pakailah kereta sendiri. Rakyat Selangor pilih, rakyat Selangor yang nak guna. Patutnya rakyat Selangor yang dapat perkhidmatan. Kenapa kita nak tumpang senang? Jadi hari ini, kita kena balik kepada negeri asal kita. Kita pilih kepimpinan yang kita nak guna. Kalaupun kita tak guna pun pemimpin itu, kita at least kita bagi rasa yang sama pemimpin di Selangor sama dengan pemimpin di Kelantan. Baik, itu dia. Apa dia? Rayuan Rayuan. kepada Merayu. pendengar di luar sana, berilah rasa yang sama. Tapi saya nak itulah saya pun tak berapa nak faham. Kalau tadi Cik Husin kata jealous dengan orang Selangor sebagai anak Kelantan. Saya pula jealous dengan orang Kelantan yang pandai bisnes belaka. Semua merantau pandai bisnes belaka, pandai masak semua. Tapi yalah, kenapa tak dibawa kejayaan yang sama di negeri tersebut lah. Baik, agenda pembangunan. Pembangunan tu. Banyak tiada. menjawab ni. Yang pertama, saya akui Kelantan, anak Kelantan bijak. Tetapi kepimpinan yang tak bijak. Itu saya nak tu. Rakyat kepimpinan Kelantan bagi apa produk pun laku jual. Betul. Jual kosmetik laku walaupun produk tu beli timbang. Laku kerana kita ada keupayaan. Kita ada personality yang baik, boleh meyakinkan orang. Tetapi kerajaan Kelantan tak guna kehebatan rakyat Kelantan. Rakyat Kelantan hebat dalam pengurusan ni, buat konsesi bas, konsortium bas, ada Mutiara, ada Musafir, macam-macam bas kat Kelantan. Tapi kerajaan Kelantan tak sambut baik kehebatan orang Kelantan ini. Terminal bas pun tak buat. Kita ada Datuk Seri Vida, contoh, maaf saya sebut, Shima Beauty, macam-macam orang Kelantan yang terlibat dalam dunia kosmetik. Tetapi kekayaan itu di Kuala Lumpur, di Perak. Kalaulah Kelantan itu bijak dalam menyusun strategi, Kelantan boleh jadi Korea Selatan. Nak cuci muka, pergi Kelantan. Nak buat rawatan muka, pergi Kelantan. Ya. Datuk Wida ada, Ekora ada, Shima Beauty ada, macam-macam ada. Tapi tak tahulah saya nak jawab apa. Ustaz, orang kata pemimpin tu adalah refleksi pengundinya. Ya. Jadi apa yang berlaku kat Kelantan ni 30 tahun parti lain tidak diberi peluang. Hanya PAS saja yang memerintah selama 3 dekad ni. Jadi mungkin sampai sudah masanya untuk masyarakat, rakyat Kelantan memberi peluang untuk tukar kontraktor. Masa ingat PRU 14 di mana Datuk Seri Rafidah Aziz kata kepada rakyat Malaysia, I think it's about time untuk kita tukar kontraktor. Selalunya bagi UMNO, bagi ni je. So sekarang kita bagi kontraktor baru untuk repair masalah rumah dan juga persekitaran kita. Tak elok besok kita tukar balik. Jadi mungkin strategi yang sama boleh digunakan kat sini juga. Jadi kalaulah saya kata tadi pemimpin yang dipilih itu adalah refleksi mentaliti pengundinya, jadi adakah itu mencerminkan mentaliti masyarakat negeri Kelantan yang selesa dengan apa yang ada saja? Mereka tidak mempunyai ambition yang besar,
tidak mempunyai cita-cita yang besar, yang mahu lebih, mahu ke taraf kehidupan yang lebih baik. Maksudnya selesa je dengan apa yang ada, tak peduli. Janji semayang jangan tinggal, agama jangan tinggal, yang lain tu secondary. Jadi macam mana kita nak ubah mindset ni, Ustaz? Kalau kita perhatikan, setiap kali pilihan raya, penganalisis politik mengatakan bahawa pengundi yang tinggal di Kelantan itu sebenarnya majoritinya memberikan undi untuk Barisan Nasional. Ya. Yang menangkan PAS ini adalah pengundi luar. Ya. Anak-anak muda ataupun orang luar yang duduk di Selangor seperti Hussein sebut tadi, atau di luar dan pulang dan mengundi untuk PAS. Itu yang saya difahamkan. Mungkin kerana psikologi dan juga Nostalgia mungkin. ataupun mereka berada di Selangor, mungkin dia memanfaatkan apa yang ada di Selangor, tapi dia melihat ada dua isu yang selalu dimain-mainkan, iaitu agama dan juga bangsa. Jadi fanatik kepada agama dan juga bangsa ini, bahkan terakhir ini kita kata 3R, termasuk royalty, iaitu raja-raja. Jadi ini dimainkan. Padahal daripada awal saya dah sebut tadi, benda itu dijaga dengan baik oleh perlembagaan, dan yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja, antara tanggungjawab utama dia adalah memastikan keutuhan perlembagaan dan pelaksanaan undang-undang perlembagaan dari segi Melayu, agama Islam dan juga Raja-Raja Melayu, bahkan bahasa Melayu. Jadi oleh kerana itu saya menyeru pada semua pengundi-pengundi muda, mungkin mereka terpengaruh dengan media sosial hari ini, TikTok dan sebagainya, yang menanamkan asas-asas, bagi saya lah, kadang-kadang kebencian kepada isu-isu agama dan bangsa. Dan kalau kita lihat, kadang-kadang dia tak benar, dia bukan daripada fakta yang sebenar, ataupun kadang-kadang dia separuh benar, dia half truth, ataupun kadang-kadang dia fitnah, tapi dia dimainkan, dia dimainkan, dia spin dan diulang-ulang dan sebagainya, dan itu diterima dengan jadi psikologi. Bagi saya pengundi ini akhirnya psikologi dia ke tempat mengundi itu adalah psikologi itu, kebimbangan. Dia tidak nafikan manfaat yang telah diperolehi di negeri lain, tetapi saya rasa itu. Dan satu lagi, berbalik kepada good governance. Kalau kita lihat asas dalam Islam pun, dalam doktrin maqasid syariah, perkara yang paling asas itu dipanggil daruriyat, sangat perlu. Dan di antara itu hari ini kita takrifkan, kepala yang sangat diperlukan oleh rakyat adalah air bersih. Accessibility kepada air bersih itu hak di mana-mana pun, di mana-mana negara ke membicarakan tentang itu. Pekerjaan, kesejahteraan hidup, membina keluarga, rumah tangga, rumah untuk didiami, itu adalah perkara asas yang merupakan the basic needs, daruriyat, keperluan. Barulah berikutnya hajiat ataupun tahsiniyat, yang benda yang lebih memudahkan. Jadi saya rasa jadi anak-anak muda perlu lihat perkara asas ini, adakah sesuatu kerajaan, pusat ke atau persekutuan atau negeri, mereka memikirkan untuk ke arah itu, mensejahterakan rakyat kepada perkara yang asas dalam kehidupan mereka. Dan itu yang harus kita fikirkan untuk pilihan raya ini, bukan soal-soal bangsa, soal-soal agama dan sebagainya. Sebab benda itu telah dijaga dengan baik oleh undang-undang, dan kita ada yang di-Pertuan Agong, kita ada Majlis Raja-Raja Melayu yang menjaga benda itu. Dan keduanya bagi saya, rakyat perlu memikir Islam selebih holistik, syumul yang kita fahami, betul-betul penghayatan Islam. Dan itulah yang kita lihat banyak negara-negara Islam lain yang lebih maju ke depan kerana mereka melaksanakan Islam itu dengan betul, mempengaruhi pemikiran rakyat dan mempengaruhi. Jadi sebenarnya rakyat perlu diberikan naratif Islam yang betul, bukan sentimen, kerana akhirnya jika sentimen itu dia akan perasaan, kita mengundi dengan perasaan, dan akhirnya dia mungkin memberi kesan kepada kehidupan. Dan banyak saya jumpa kadang-kadang orang tua di Kelantan, kadang-kadang saya jumpa masuk umrah dan sebagainya. Dia banyaklah dia ceritakan tentang itu, tapi dia kata anak-anak dia yang balik daripada Kuala Lumpur itu yang memberikan. Jadi itu realiti yang bagi saya
perlu dipikirkan oleh semua pengundi-pengundi di mana-mana negeri pun ini, dan kita harus melihat dia jangan bersifat sentimen atau perasaan, tetapi kita melihat sebenarnya sehingga dapat kita menikmati kesejahteraan rakyat, bahkan kehidupan beragama. Kita tak nafikan kehidupan beragama yang semakin rapat hubungan kita dengan Allah SWT. Okey. Bila saya lihatlah saudara Zuhair dan juga saudara Wan Hussein ni masih muda mereka berdua ni. Jadi adalah tanggungjawab anda berdua yang mahu kemakmuran dan kemajuan dibawa berlaku di negeri Kelantan. Jadi 30 tahun dah berlalu adalah satu orang kata challenge kepada anda berdua untuk mengubah mindset generasi muda. Jadi sebelum anda lah kan, dah 30 tahun ni pelbagai figura telah muncul di Kelantan menawarkan pelbagai jenis perubahan dan juga penyelesaian kepada masalah yang ada dalam tangan. Jadi sekarang muncul anda berdua, satu generasi muda pelapis yang masih lagi memperjuangkan suara-suara tentang pembangunan yang lebih efisien, mampan dan juga dari segi kemakmuran, pembangunan yang seimbang dari segi agama dan juga sosialnya. Jadi adalah satu orang kata uphill challenge kepada anda berdua untuk cuba mengubah mindset pengundi muda di Kelantan. Mungkin mereka dah tutup telinga akan pilih PAS je. Mungkin ada satu orang kata halangan yang paling besar untuk menembusi tembok ini. Jadi apa harapan anda berdua untuk menghadapi mindset yang begini daripada pengundi-pengundi yang seangkatan ataupun sebaya dengan anda? Baik. Bagi saya, enough. Cukuplah. Cukuplah kita duk label Islam akan terbela kerana parti kita. Cukuplah kita menambakan bahawasanya kitalah pejuang agama yang sebenarnya. Kerana kadang-kadang Islam tak menang tangan kita, dia menang kepada tangan orang lain. Islam tak menang kepada parti kita, dia menang kepada parti lain. Sebab Islam ini bukan milik parti. Islam ini adalah milik kita bersama. Jika kamu tidak mampu nak urus takbir, serahlah kepada orang yang boleh. Kita kena adil dalam pengurusan ini. Supaya yang untungnya adalah agama kita. Yang baiknya adalah bangsa kita. Yang akan rasa adalah rakyat. Macam mana kita nak cakap kita adalah pejuang agama, sedangkan rakyat masih susah? Macam mana kita nak cakap bahawasanya agama kita adalah agama yang menjaga kebersihan, sedangkan sampah di Kelantan masih lagi dalam dilema? Bagaimana kita nak menyatakan bahawasanya Islam adalah agama yang menjaga kebajikan, sedangkan kebajikan di Kelantan lebih rendah berbanding dengan Pulau Pinang? Bagaimana kita nak buktikan bahawasanya ekonomi Islam Kelantan lebih baik daripada ekonomi bukan Islam di Pulau Pinang? Sepatutnya kita kena ada testimoni. Kita sebagai penjual, kita kena tunjuk testimoni. KPI, Kalau report card. Yeah. Okey, kau pilih produk aku ni, kau dapat sekian. Kau pilih produk ini, kau dapat ini. Tapi kalau kau pilih kepimpinan Islam, kau tak dapat. Ini scammer. Ini produk tiruan. Kalau dia cakap kita pilih Islam, kita akan selesa, kita tak selesa. Kita tak rasa kebahagiaan itu. Ini adalah scammer. Kalaulah kita tahu itu scammer, kalau kita pilih juga, habis duit dalam bank. Kita dah tahu, mulut manis ini, orang pandai bercakap, rupa-rupa tipu kita. Jangan kita nak label parti kita Islam, kitalah pejuang Islam. Saya bagi contoh. Kita bagi contoh. Kita ada Hong Leong Bank. Kita ada BSN. Kita ada Maybank. Kita ada CIMB Bank. Kita ada Bank Islam. Kita simpan dekat Hong Leong, bukan bermakna kita tolak Islam. Kita simpan dekat CIMB duit, bukan bermakna kita tolak Bank Islam itu, kita tolak Islam. Kita tetap Islam, duit kita itu untuk nafkah anak bini kita, kita dapat pahala juga. Duit yang disimpan di dalam Hong Leong Bank untuk kita keluarkan, nanti kita nak guna untuk simpanan, bayar angsuran kereta kita untuk hantar anak sekolah, dapat pahala. Tapi kalau kita menggunakan label Islam, kita wajib pilih Islam. Cuba kita bayangkan, kita simpan di dalam bank Islam, tiba-tiba duit kita hilang.
Kita cakap, aku tak percaya lagi kepada bank Islam. Bank Islam ni penipu, pembohong, bangang, curi duit aku. Yang jatuh siapa? Jatuhnya Islam, bukannya bank. Kalaulah kita kata PAS ini baik, tiba-tiba PAS tak beri perkhidmatan terbaik kepada rakyat, yang buruk Islam. Sebab itu Presiden Turki tidak membawa Islam di dalam pentadbiran dia. Bimbang, salah dia, salah Islam. Salah Islam. Kita bangga kemenangan PAS, kemenangan Islam. Kalau kalah PAS, adakah itu kejatuhan Islam? Jangan. Kita kena keluar daripada kepompong itu. Hari ini kita nak cari pemimpin yang boleh bagi perkhidmatan kepada rakyat. Kita nak bekerja. Kerja kita itu ibadat. Kalau rakyat tak bekerja, rakyat akan mencuri. Kalau rakyat tak bekerja, anak bini tak ada dapat nafkah. Siapa yang nak tanggung? Macam mana kita nak bercakap soal hudud sedangkan masalah ekonomi pun tak terjaga? Hudud perlu dilaksanakan dalam keadaan rakyat dah sejahtera. Rakyat tak perlu mencuri, rakyat tak perlu merompak, rakyat dah ada kerja, rakyat dah ada rumah. Barulah hudud boleh dilaksanakan. Tapi kalau laksanakan hudud dalam keadaan rakyat tak tenteram, rakyat mencuri potong tangan, rakyat menipu potong lidah contoh. Jadi sampai bila Islam nak diajar tentang hukuman, sedangkan kita tahu Islam itu adalah Maha Pengampun. Okey, kalau kita lihat satu kawasan lah, satu adun di negeri Kelantan ni. Kita bagi senario 3 penjuru, pertandingan 3 penjuru, satu oleh kontestan dia PAS, satu lagi UMNO, satu lagi DAP. Jadi for sure lah DAP orang Melayu akan tolak. Tinggal UMNO dan juga PAS. Jadi penilaian tu sepatutnya bukan disebabkan kalau tolak DAP tu kita faham. Tapi bila kita memilih antara dua pemimpin Melayu Islam, jadi dua-dua ni Islam. Syurga neraka tu hanya Allah saja yang tahu. Bukannya disebabkan di mana kau berdiri, keluarga kau siapa, kau daripada mana. Sebabnya perakhiran kita ni kita tak tahu lagi. Jadi bila kita lihat ada dua yang kita kena pilih, antara satu yang berserban, satu lagi yang berbaju batik. Kita lihat dari segi akhlak dan juga agama dia. Okey. Apa yang nampak di mata kita tu, okey, alhamdulillah. Dan kita lihat dari segi kemampuan antara dua orang ni untuk melaksanakan amanah. Bila kita bagi you tugas untuk memimpin, amanah itu adalah untuk menjaga kita secara keseluruhan. Pakai minum, keadaan sekeliling, api, air, ekonomi, segala-gala. Jadi you kena jadi pemimpin yang beramanah. Jadi adakah selepas 30 tahun semua pemimpin di Kelantan ini amanah? Encik Zuhair? Melihat kepada prestasi semasa, amanah itu saya lihat pada transparansi, integrity, compatibility. Sorry to say, saya terpaksa untuk mengakui bahawa kerajaan dan pemerintah Kelantan tidak menepati piawaian Qawi dan Amin. Amin mungkin ada, which is dari segi sifat rasuah, itu kita boleh banggakan lah Zainal, mungkin salah satunya. Tetapi Qawi yang disebut tadi, inna khaira man istajartal qawiyul amin, al-qawi iaitu competent, itu tidak ada pada Kelantan. Dan saya rasa ini harus menjadi penyebab utama kepada orang muda yang berpendidikan ataupun yang berada di lapangan, bahawasanya kita perlukan satu ketumbukan yang besar untuk melonjakkan Kelantan yang lebih berdaya maju, kan? Sampai bila kita nak ketinggalan berbanding dengan negeri-negeri lain? Kita boleh untuk ada hub pendidikan yang baik di Kelantan. Kita ada pondok-pondok di merata tempat. Sebab tu saya sekarang ini saya kecewa dengan model pemerintahan yang kononnya Islam di Kelantan itu. Okey, saya beri contoh. Dalam dunia Islam ini banyak model-model pemerintahan. Kita ada Abbasiyah, Umayyah, Uthmaniyah. Kalau Uthmaniyah, modelnya adalah berkenaan dengan kemegahan pasukan maritim mereka. Kalau Abbasiyah, model pemerintahan mereka adalah dari segi bagaimana rancaknya keilmuan di Baitul Hikmah di Abbasiyah itu. Tapi di Kelantan apa yang kita boleh banggakan, Said? Kecuali sifat rasuah? Ni'amah. Sorry to say, tapi inilah realitinya. Saya rasa semua orang boleh fikir dengan waras. Cuma yang membezakan antara boleh membuat pilihan yang tepat ataupun kurang tepat adalah pada biasnya, Said. Saya rasa gitu. Which is melihat bias sayangkan Islam adalah sayangkan PAS. Saya rasa itu sahaja pemberat yang menyebabkan beratnya orang Kelantan nak tukar kerajaan. Tapi itulah,
kata kunci dia fanatik tadi. Fanatik. Yang disebutkan tadi oleh Ustaz kan. Fanatik. Saya nak tanya Ustaz, bila kita cakap pasal PAS, mesti kita tak larilah bincang pasal fanatik ni kan. Dan kita sebutkan semua dah kita bincang. Pembangunan, kita sebut kali-kali. Tapi 30 tahun, mereka okey, alright. Jadi adakah ini something yang to do with Islam itself teaching, yang maksudnya kesederhanaan itu cukuplah apa yang ada, kita kena redha katanya. Jadi kita kena redha, kalau begitu je yang kita kena redha, sebab yang penting Islam itu terjaga. Dan ini yang selalu disebut-sebut oleh dalam semua pemimpin-pemimpinnya. Jadi kalau you menentang Islam itu, label tadi pemimpin PAS adalah pemimpin yang terbaik, pemimpin Islam yang terbaik, anda adalah menentang Islam. Macam mana? Adakah itu something yang boleh diterima? Adakah itu dalam ajaran Islam itu sendiri? Begitu. Melabel-labelkan orang ini. Betul ke Ustaz? Kalau kita kembali kepada sistem demokrasi, ya, parti-parti yang bertanding adalah untuk mendapat kuasa, pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan kepada rakyat. Jadi parti-parti ini dia adalah parti. Dia bukan bukan Islam. Bahkan sebab itu setengah pemikir Islam mengkritik bahawa parti yang berada di negara-negara Islam dia juga merupakan gerakan Islam, sebab gerakan Islam mesti beyond, melebihi, mengatasi parti. Sebab parti bertanding untuk mendapat kuasa, dan apabila diberi kuasa, adakah dia menjalankan amanah dengan betul? Jika tidak amanah dilakukan dan tidak menunjukkan keupayaan dalam mengurus negara, itu memberi fitnah kepada Islam, seperti dijelaskan oleh Sen tadi. Jadi oleh kerana itu saya menyeru kepada orang-orang muda, kita harus memahami bahawa parti adalah parti. Jadi persaingan antara parti-parti inilah siapa yang lebih layak untuk mentadbir negara, siapa yang mempunyai keupayaan, siapa yang mempunyai keilmuan, siapa yang mempunyai kemahiran, siapa yang mempunyai kepimpinan, kepimpinan, siapa yang mempunyai wawasan, kerangka, Bagi saya itu yang utama perlu dipikirkan oleh rakyat, bukan atas nama, bukan jenama, sebab jenama itu al-ibrah laisa bil musamma. Makna sesuatu itu bukan pada namanya, tetapi kepada pengisian apa yang dilakukan. Jadi ini terletak kepada semua parti, dan bagi saya dalam konteks Kelantan ini mungkin rakyat sebenarnya tak ada pilihan. Mungkin UMNO mempunyai sejarahnya tertentu, jadi sejarah itu masih teringat-ingat, dan kerana itu mereka tak ada pilihan. Dan Pakatan Harapan mungkin tidak kuat di Kelantan. Jadi oleh kerana itu mereka mungkin rasa untuk secure, untuk selamat itu mereka bazir undi. Bazir undi akan mereka kekal dengan mengundi. Jadi sedangkan mentaliti ataupun sepatutnya waktu kita hadir ke kotak undi itu ataupun memangkah itu adalah nanti siapakah yang dapat mentadbir dan mengurus negara dengan baik. Dan dalam konteks hari ini, bagi saya kita telah mempunyai kerajaan persekutuan yang dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong, dan kerajaan perpaduan ini telah mempunyai model untuk membangun negara. Dan bagi saya ini sangat penting, kerangka ini ke arah menuju Malaysia kepada suatu tahap ketemadunan, keilmuan, pengurusan, ekonomi, kepimpinan rakyat, kesejahteraan dan sebagainya. Bagi saya kalau saya menyeru kepada ini adalah kita beri peluang kerajaan perpaduan ini di peringkat persekutuan ini memberikan masa pada mereka dan mereka dapat lakukan. Dan bagi saya kita akan kembali seperti mana suatu ketika dulu dikatakan bahawa the Asian Tiger, harimau Asia, dari segi ekonomi bahkan dari segi sumbangan kita kepada dunia dan serantau. Bagi saya itu terima kasih dan sebagainya. Okey, saya ingin berkongsi sikitlah dari segi saya seorang promoter UMNO. Saya promote parti bila ada PRN, bila ada kempen-kempen tertentu saya akan promote UMNO. Tetapi dalam masa yang sama sebagai seorang pempengaruh di media sosial juga, dalam pada saya berkempen dalam nada untuk menarik minat masyarakat untuk mengundi UMNO, bila timbul soalan yang netizen tulis dekat page saya, dia tanya, "Abang Ha, saya daripada kawasan ni, saya nak pilih siapa, Abang? Saya tahu UMNO bertanding di situ. Apakah nasihat saya kepada pengundi itu? Pilihlah pemimpin yang akan dapat membantu anda." Sungguh pun saya orang UMNO, saya bertanggungjawab dalam nasihat yang saya berikan, kerana
Daripada situ saya mahu rakyat melihat nasihat yang saya beri itu adalah satu yang orang kata betul. Bukan disebabkan saya orang UMNO, oh you kena pilih orang UMNO, whatever it is. Memang kita mahu begitu, tetapi bila netizen bertanya secara direct dan juga terbuka macam tu, siapa yang patut saya pilih? Kita pilih pemimpin yang dapat bantu kita. Jadi kalau saya sendiri orang UMNO, bukan tak menyokong orang UMNO, tetapi kita bercakap atas dasar yang benar. Pilih pemimpin yang boleh membantu menyelesaikan masalah anda. Kalau kebetulan ianya parti PAS, ianya parti PKR, so be it. Tapi at the end of the day, saya tidak akan merasa bersalah terhadap masyarakat dan sesiapa yang minta nasihat kepada saya, kerana saya bagi nasihat yang betul. Dan kita pula inginkan pengundi di Kelantan ini untuk berhenti sejenak berfikir 30 tahun dah sampai mana, ada gapo-gapo, ada perubahan tak? Kalau tak ada, apa kata kita bagi peluang kepada pasukan baru yang kita tengok betul-betul juguh, lepas tu boleh buat kijau semua tu, kita bagi peluang kepada orang macam ni. Betul. Kalau tak suka, tukar balik. Tukar. Tapi Abang, kalau saya boleh mencelah, Abang yang kata bagi yang boleh membantu kita. Baguslah Abang ni seorang yang rasional nampaknya kat situ. Tak totok ah. Tak tutup. Tapi itulah antara lagi satu isu apabila pilihan raya kita tahu ini adalah politik kan, parti politik. Bila bagi, ambil je kata. Bagi bang, ambil. Cakap kan dalam Walaupun rasuah, ambil. ambil, bagi ambil. sedekah. Tapi pangkah Boleh. Mungkin sebagai mewakili lapisan akan datang pemimpin politik, saudara Zuhair boleh komen on this tak? Macam mana solusi kita ni? Kita nak Saya mengajak bawa supaya ke mana ni? saya mengajak supaya sahabat-sahabat di luar sana supaya melihat potensi yang ada pada negeri kita itu yang dibazirkan selama 33 tahun. What if kalau sebelum ini kita benar-benar empower keupayaan Kelantan dengan tempoh 33 tahun itu, di mana Kelantan sekarang? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana untuk kita lihat generasi kita. Di Kelantan, kadar upah yang sangat rendah. Peluang pekerjaan yang ditawarkan di Kelantan, lebih 70% peluang pekerjaan yang ditawarkan di Kelantan itu adalah di kalangan separuh mahir, semi skill. Maksudnya kalau kita lepasan daripada degree, kita nak kerja di Kelantan, kita compete yang kau-kau punya compete, dan kadar upah itu dibayar dengan harga yang di bawah harga pasaran. Dan ini adalah pada saya bencana untuk jangka masa panjang kepada sahabat-sahabat saya, kepada mahasiswa di luar sana yang kalau nak lihat, kalau betul-betul dan benar-benar sayang dan faham bahawa kita ini orang Kelantan. Saya orang Kelantan, saya datang ke Kuala Lumpur, saya bawa maruah Kelantan. Tetapi apabila saya pulang ke Kelantan, perkara yang saya nak lihat adalah Kelantan yang lebih makmur, sejahtera, dan saya tak nak lagi Kelantan berada di takuk yang sama. Dan saya nak supaya semua kalau boleh faham betul-betul erti sayangkan Kelantan dalam erti kata untuk memakmurkan Kelantan itu sendiri. Merentasi bias politik, merentasi ketaksuban politik, merentasi kefanatikan politik dan anak pinak kita. Buat pilihan yang bijak. 12 hari bulan adalah penentu kepada masa depan Kelantan yang lebih makmur lah pada saya. Baik, kita dengar kata Ustaz untuk sesi penggulungan untuk sesi temu bual kita kali ini. Ustaz, apakah saranan Ustaz kepada semua pemimpin PH yang bertanding di Kelantan? Saranan Ustaz kepada mereka, dan juga apakah harapan Ustaz kepada pengundi yang warga emas dan pengundi-pengundi yang dah berumur, dan kepada Encik Zuhair mungkin kata-kata ataupun apakah your wish ataupun harapan you kepada pelajar-pelajar IPTA dan juga Encik Wan Husin, penduduk Kelantan secara keseluruhannya. Kita mula dengan Ustaz dulu. Okey. Amanat kepada pemimpin yang bertanding dan Bagi juga rakyat Kelantan pemimpin yang Barisan Nasional gemas dan juga Pakatan Harapan yang bertanding. Saya kira di peringkat persekutuan kita telah mempunyai kepimpinan yang tersusun, dan mereka telah menunjukkan keupayaan dalam 7 atau 8 bulan pemerintahan ini. Dan Perdana Menteri yang ke-10 kita, bagi saya, telah menunjukkan sebagai seorang pribadi Muslim, pemimpin yang dikendaki. Kalau di negeri Kelantan juga ada kuliah-kuliah agama, pemimpin Perdana Menteri kita juga ada kuliah-kuliah agama dan menjemput tokoh-tokoh antarabangsa.
yang terkenal daripada Universiti Al-Azhar, dari pelbagai gerakan Islam, pelbagai pendekatan. Jadi saya kira ini wajar dicontohi oleh pemimpin-pemimpin yang lain agar menunjukkan bahawa Islam ini perlukan kefahaman yang benar, naratif yang betul dan juga amalan yang sebenar. Jadi begitu juga bagi saya, mereka telah ada model dan cuma bagaimana nak dilaksanakan yang telah ditentukan oleh persekutuan itu dalam peringkat negeri. Jadi saya rasa kalau ini dapat dibuktikan, dijelaskan, ditunjukkan kepada masyarakat, dan satu lagi ialah saya rasa masyarakat Kelantan ini dia nak pemimpin yang boleh jadi imam, boleh baca khutbah, boleh jadi imam solat jenazah, bersama-sama ke kubur. Jadi itu yang berada dalam denyut nadi masyarakat. Itu perlu diraikan dan dijelmakan dalam kehidupan dan cara hidup mereka. Okey. Itu, Terima kasih Ustaz. Encik Zuhair, apa kata-kata terakhir ataupun saranan you kepada mahasiswa, terutamanya penuntut-penuntut di IPTA. Jadi apa kata-kata Saya saranan rasa untuk you dari you? kita banyak dah berbincang sebentar tadi bagaimana ruang-ruang yang sepatutnya diupayakan oleh kerajaan dan pemerintah Kelantan itu tetapi dibazirkan. Okay? Saya rasa sudah banyak kita ulas. Untuk pengakhiran ini 12 hari bulan itu, tarikh yang sangat penting dan bersejarah. Saya ulang sekali lagi, tarikh yang sangat penting dan bersejarah untuk sahabat-sahabat saya membuat penilaian yang sebaik mungkin. Untuk melihat bukan tentang kita semata-mata, tetapi tentang mak ayah kita yang berada di kampung halaman yang tiap-tiap hari gaji RM50 sehari upah dia, ada yang ada RM30 sehari upah, kan? Jadi ini adalah masa untuk kita sekurang-kurangnya menentukan hala tuju Kelantan yang lebih makmur. Jadi Dan kalau sebenarnya kita lihat pilihan itu demografi sudah ada. pengundi umur di Kelantan ni macam mana? Adakah Kelantan ni kali ini ramai pengundi daripada golongan muda ataupun warga emas? Atau bagaimana? Sekarang ni saya tidak mendapat Info. data berkenaan dengan pengundi muda ini. Ya. Tapi sepaham saya pengundi muda di Kelantan ini berapa sih dalam 80 Bermula umur 18 hingga 40. 18-40. Banyak tu. Ramai rata-rata di banyak negeri lebih bukan 40% adalah pengundi muda ataupun first time voters. Yes. Pertama kali mengundi. Kira 40%. Jadi adalah satu tugas yang besar Tugas yang kepada Kepada Zuhair semua dan juga Wan Hussein lah untuk membuatkan mereka melihat. Jadi Meyakinkan mereka. Wan Hussein bagaimana saranan kepada penduduk Kelantan secara umumnya? Baik, kita memilih pemimpin. Lalu bila kita dengar ceramah politik daripada ustaz-ustaz politik, kita kena pilih pemimpin kerana pemimpin ini akan bangkit bersama kita dalam kubur nanti. Tetapi bila kita baca tafsir, kita rujuk ustaz yang betul-betul ustaz yang bukan politik, kita akan dibangkitkan dengan pemimpin, bukan pemimpin dunia hari ini. Pemimpin dunia hari ini dia sama dengan kita dekat Padang Mahsyar, bogel semua. Yang kita akan bangkit, pemimpin kita yang akan jadi pemimpin kita adalah amalan. Yang akan pimpin kita tangan. Mulut ini akan dikunci, yang akan pimpin mata, yang akan pimpin kita hidung, yang akan pimpin kita kaki. Sebab itu amalan kita yang akan jadi pemimpin, bukan pemimpin dunia hari ini. Bukan ahli Dewan Undangan Negeri kita hari ini. Ahli Dewan Undangan Negeri kita ni, kita tak tahu sama ada dia kat mana nanti kat Padang Mahsyar. Bogel sama dengan kita dan kita tak kenal pun dia. Kita akan tidak mengenali antara satu sama lain dekat Padang Mahsyar. Betul Ustaz? Yang akan menjadi pemimpin kepada kita adalah amalan. Jadi hari ini kita memilih pemimpin, untuk pemimpin itu menyediakan fasiliti terbaik kepada rakyat, pahala. Memilih pemimpin yang bina masjid, pahala. Memilih pemimpin yang boleh sediakan peluang pekerjaan, pahala. Jadi pahala ini yang akan kita bawa dalam Padang Mahsyar nanti yang akan dihitung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pengundi-pengundi di luar sana, saya mengambil kesimpulan ini membawa satu analogi yang jelas. Jika persekutuan menggunakan rangkaian telefonnya 019, kita di negeri kena guna 019 supaya line dia sama. Pelan yang kita beli tadi tu pelan yang sama. Bila ada keperluan yang kita mohon, cepat sampai. Hantar WhatsApp cepat, panggil unlimited call, sama-sama rangkaian percuma. Jangan kita nak jadikan satu penghalang SIM card lain. Sini pencawannya Celcom. Tiba-tiba kita pakai Maxi, lain lembab. Lepas tu marah kepada orang. Kenapa lah lembab sangat weh? Kenapa lembab? Dah tahu dah lembab, pilih yang cepat. Hari ini
pilih kerajaan yang selari supaya kita bukan anak tiri. Kita ada bapa sendiri, insya-Allah bapa ini yang mampu membuatkan kita lebih berdikari. Ya, saya rasa dengan komen itu tadi saya rasa mungkin sudah sampai masanya orang Kelantan, rakyat Kelantan cukuplah untuk menjadi rakyat yang penyabar, bersabar dengan segala kekurangan, bersabar dengan segala-gala bersyukur dengan Redha, segala-gala redha. ujian Abang yang nak sama sikit. Kalau kita bersyukur dengan pemimpin macam itu, pemimpin bersyukur kerana dapat rakyat macam kita. Okey. Tak buat apa pun tak ada masalah. Maksudnya Bersyukur. segala permasalahan yang berlaku tu kita kena bersyukur kerana ini adalah ujian. Tapi kalau pada saya lah, sebab kita hidup dalam satu masyarakat, negara Malaysia, agama rasminya Islam. Kalau dalam Islam, kalau kita pilih orang kata hudud, jadi dia bukan demokrasi, there's no choice. Dalam Islam ada satu choice je. Tapi disebabkan Malaysia ni agama rasminya Islam, bukan agama Islam sebagai agama utama. Yang wajib kena ikut Ya, semua bangsa. semua tapi adalah agama Islam digunakan sebagai agama Islam di Malaysia adalah agama rasmi. Kita bukan negara Islam. Jadi disebabkan kita hidup dalam keadaan majmuk, bilang bangsa, berbilang agama semua, jadi kena ada satu mekanisme untuk kita hidup secara harmoni sebagaimana yang telah berlaku di Mekah, di Madinah, yang telah yang telah berjaya diuruskan oleh khalifah ketika itu. Kita tak boleh paksa lah orang bukan Islam. Nampaknya kita masa dah mencemburi kita. Jadi apapun kata kunci dia Beha, jadilah pengundi yang bijak pada 12 hari bulan ini. Cukuplah 30 tahun bagi Kak Bule, kan? Mungkin masanya sudah sampai untuk kita menukar kontraktor. Kalau tak boleh, kita tukar balik. Baiklah, sampai di sini saja bersama saya dan Aisyah dalam Sembang Katuk Pintu di episod yang akan ditentukan masa datang.